Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan kupas pada tajuk yang ke-26, ya, pada muka surat yang ke-189, iaitu tajuknya tentang apa? Adab suami isteri. Ya, pada kuliah yang lalu kita telah membaca tentang adab mendidik anak. Jadi pagi ini kita sambung pada tajuk seterusnya, iaitu adab suami isteri. Seperti mana yang dinukilkan dalam hadis ini, Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Yusuf qala haddatsana Sufyan an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rawahu At-Tirmizi. Maksudnya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Sufyan daripada Hisham bin Urwah daripada ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu, khairukum li ahlihi, adalah mereka yang paling baik terhadap ahli keluarganya. Wa ana, kata Rasulullah, dan aku khairukum li ahli, dan aku, yakni Nabi SAW, adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Hadis riwayat At-Tirmizi, hadis yang ke-3830. Hadis ini berstatus hadis sahih. Kenalannya pada tajuk ini, kebahagiaan yang dikecapi oleh manusia yang terbit dari hati nurani tidak dapat diluahkan jika dia hidup bersendirian, tetapi harus dikongsi bersama pasangannya. Hubungan suci seorang lelaki dan wanita yang mukallaf melalui ikatan perkahwinan ini menggambarkan corak kehidupan sempurna yang diredai Allah SWT dan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Rumah tangga yang dibina merupakan alam pertama yang boleh menentukan sejahtera atau tidaknya sesebuah masyarakat yang diwakili oleh individu-individu yang menyokongnya. Seandainya suasana sesebuah rumah tangga itu aman dan kasih mengasihi antara satu dengan yang lain, maka insya-Allah akan tenteram dan sejahteralah masyarakat. Dalil Al-Quran juga Al-Hadis dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maksudnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT ini ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri. Maksudnya isteri ini daripada kalangan manusia jugalah, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang, mawaddah warahmah. Sesungguhnya padanya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Berkenaan ini Rasulullah SAW menyatakan bahawa harta yang paling baik untuk dinafkahkan ialah kepada ahli keluarga. Daripada Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud sebaik-baik dinar, yakni wang ataupun harta yang dinafkahkan seseorang ialah dinar yang dinafkahkan untuk keluarganya,
dan dinar yang dinafkahkan untuk ternakan tunggangannya, yakni kenderaannya, dan yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dinar yang dinafkahkan untuk para sahabatnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-994. Maksudnya apa? Nak beritahu kita gaji yang kita dapat lah. Ya. Yang pertamanya, sebaik-baiknya dinafkahkan untuk keluarga. Beli barang keperluan rumah dulu lah. Settlekan apa yang patut. Ini Rasulullah dah ajar lah ni. Ya, benda ni. Sampai benda macam ni Rasulullah beritahu kita. Maksudnya sedikit detail perkara. Walaupun kita agak remeh tak. Alah, benda ni takkan tak payah beritahu pun tak apa. Sebab normal. Benda-benda macam ni, perusahaan kewangan ni bukan takkan kita orang Islam kan. Orang bukan Islam pun sama juga. Tapi Rasulullah beritahu kepada kita. Ya, sebaik-baik duit, wang yang kita belanjakan, pertamanya belanjakan untuk keluarga dulu. Selesaikan benda-benda keperluan dulu. Kan? Kalau rumah, di rumah bayar di rumah, bil-bil, kan? Barang-barang dapur, so settle ni dulu. Kemudian apa dia? Tunggangan kita, kenderaan kita. Pastikan dalam keadaan baik, servisnya itu. Minyak hitam dah tukar ke belum? Kan? Minyak brek pad apa semua tengok dulu. Sebab apa? Ini sumber kita nak pergi cari rezeki. Ya, sumber cari rezeki. Bukan kita tumpukan kepada hobi kita dulu. Ada setengah orang duit gaji dia habis ke hobi. Benda-benda yang kehendak, bukan keperluan. Kan? Habis kalau dia minat untuk make up kereta, dia sibuk ke make up kereta je lah. Kalau minat pergi ride je lah. Minat mancing-mancing je lah. Carilah joran paling mahal lah apa semua lah. Tak, ini kemudian. Ya, yang Allah sebut untuk ahli keluarga, untuk tunggangan kita, kenderaan kita pastikan baik. Dan kenderaan yang kita guna tu pula bukan hantar semata-mata untuk cari rezeki, tetapi bawa ke rumah Allah ni. Kan, bawa mari masjid, bukan pasal nak riak, sebab kita nak tunjuk ada bukti, evidence di akhirat esok menunjukkan kenderaan. Bila ditanya, apa kau gunakan harta kau? Kan ada 4 soalan yang akan ditanya kepada kita. Ini soalan wajib kena jawab, ini bukan pilihan. Ini soalan wajib tentang umur kita, harta kita, anak-anak kita, ya, apa yang kita buat dengan ilmu yang kita ada, apa kita buat. Ini yang akan disoal dulu. Jadi bukti dah ada. Bila Allah Ta'ala tanya, apa kau buat dengan harta kau? Ya Allah, harta yang kau bagi pada aku, ya Allah, aku gunakan untuk bawa ke jalanmu, ya Allah. Bukti ada. Ya. Kemudian apa lagi? Bila dah habis tu, kawan-kawan lah yang sama-sama dengan kita ni. Ya, kawan-kawan. Sebab apa sama-sama? Orang kata apa? Ya, benda-benda kawan yang memberi motivasi pada kita. Sama ada untuk bekerja ke, untuk beribadah ke. Itu penting memilih kawan-kawan yang baik. Ya, duduk dalam kelompok yang baik. Sebab bila kita berada dalam suasana yang baik, insya-Allah kita pun berubahkan jadi baik. Walaupun kita tak baik, tak berapa nak baik lah. Tapi duduk dengan kawan yang baik-baik, insya-Allah. Ya, jadi kawan-kawan yang jaga sembahyang kan, kita tak apa nak jaga, contoh tak. Makanya bila duduk jaga sembahyang ni, time solat kita bersama-sama. Ni semua pergi, kita tak pergi kata lain macam lah, pergi jugalah. Kan? Tu mula-mula dah, lama-lama dah biasa. Ini 3 benda asas Rasulullah sebut. Ya. Keterangannya, dalam hubungan rumah tangga, baik suami maupun isteri, mereka saling memerlukan antara satu sama lain. Suami tidak boleh bersikap ego dan perlu bertanggungjawab, kasih dan sayang kepada isteri. Manakala isteri juga tidak boleh bersikap ego dan perlu patuh dan taat kepada suami. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya yang berjudul Al-Adabu Fid Din, dalam Majmu'ah Rasail Imam Ghazali menyatakan bahawa isteri dan suami adalah 2 insan yang saling mengikatkan diri melalui perkahwinan. Terdapat hak dan kewajipan bagi masing-masing, termasuk yang berkaitan dengan adab. Masyarakat memahami bahawa dalam kehidupan berumah tangga, adab yang baik itu bukan hanya berlaku hanya untuk isteri sahaja, tetapi suami juga harus menjaga adab terhadap isterinya sendiri. Berikut adalah adab-adab yang harus suami lakukan terhadap isteri.
Yang pertamanya, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap isterinya dan keluarganya. Justru hendaklah suami bermuasyarah terhadap isterinya dengan akhlak yang mulia lagi terpuji. Ini pun dah dibaca dalam lafaz ta'liq dah kata bunyi kan. Anak-anak kita kahwin dia baca ni ya. Sekiranya saya tidak bermuasyarah dengan isteri saya, apa begitu muasyarah, sama-sama berkomunikasi, ya, sama-sama berkongsi perasaan, sama-sama ni. Jadi benda ni macam ni, ya, seolah-olah suami dan isteri satu. Betul lah Quran pun sebut kan, isteri, suami isteri ni ibaratkan sebagai pakaian. Apa itu pakaian? Pakaian itu untuk menutup aurat, ya, untuk menutup tempat-tempat aib, itu pakaian, ya. Jadinya saling menutupi. Sebab apa? Dah hidup sama-sama, dah tidur sama-sama, dah tahu dah perangai masing-masing. Jadinya bila mana suami ini dan juga isteri tak komunikasi, kadang-kadang jarang benda ni berlaku. Jarang berlaku komunikasi yang baik antara suami isteri. Yang suami kan time pergi ngetir tu dengan baik, dia ramah dengan orang, dengan kawan, pandai ambil hati, ya. Balik rumah garang sepatah haram tak cakap, kan? Jadi ini sebab kita kena fikir tuan, ya. Inilah rumah kita ni, inilah tempat kita hidup. Dan ini kalau rumah kita tak serikan, ya, tak serikan dengan keindahan-keindahan ni, ya, komunikasi yang baik, ya, dan juga orang kata apa, hubungan yang baik suami isteri, anak-anak ni, adanya cerianya rumah tu kan. Sebab ini tempat kita hidup, semuanya bermula dari rumah. Anak-anak dia dibentuk dari rumah. Jadi kalau rumah pun tak apa nak berseri, kita hanya serikan di mana? Di kedai kopi, di mall-mall lah, di tempat kerja. Jadi tak ada erti tu rumah tu. Tu yang kata rumah tu suram, kan? Bila rumah suram tu macam-macam hal lah. Yang keduanya, suami tidak boleh kikir dalam menafkahkan hartanya untuk isteri dan anaknya. Justru hendaklah suami bersifat pemurah dalam hal perbelanjaan untuk isteri dan anak-anak. Ya, bila kita belanjakan perbelanjaan ini untuk keluarga kita, benda yang memang wajib kita buat, maka Allah Ta'ala akan tambah lagi. Kadang-kadang sebab kita murah rezeki ni, sebab apa? Sebab kita dengan keluarga kita, isteri, anak-anak kita tak lokek, tak berkira sangat, kan? Maksudnya bukanlah kita nak bazirkan duit, tapi ya orang kata apa, dalam menyerikan rumah tangga tu tidak terlalu berkira. Yang ketiganya, suami dilarang berlaku kasar terhadap isterinya. Justru antara adab suami adalah berlemah lembut dengan isteri dalam pergaulan harian, ya. Tapi dalam bab nusyuz, dalam bab isteri menerangkan suami itu, dia adalah kriteria-kriteria dia, ya. Itu pun ada peringkat, takat mana boleh buat. Yang keempatnya, suami hendaklah bersabar dalam menghadapi sikap buruk serta karenah isterinya itu. Sebab suami ini tanggungjawabnya besar. Sebab tu bila dia lafazkan, aku terima nikahnya itu bukan suka-suka. Beban tanggungan itu terletak di bahunya. Dulu ayah si perempuan ini yang menanggung beban anak perempuan dia. Jadi bila dah anak perempuannya itu berkahwin, bebanan itu telah berpindah kepada suami. Dan tanggungjawab suami lagi besar daripada tanggungjawab ayah dia itu. Ya, bukan setakat luaran saja, didikan semua benda. Kan? Kalau dia faham tanggungjawab tu lah. Kan? Bukan dia fikir perkahwinan honeymoon, ada honeymoon sini tak. Bagaimana nak membentuk sebuah keluarga. Suami isteri ini dah kahwin, sudah ada anak. Bagaimana nak carikan keluarganya itu dalam lingkungan keluarga yang diredai oleh Allah. Semayangnya jaga tak. Didikan agamanya dan semua cukup. Jadi itulah kata tadi. Ya, dengan asal didikan itulah, ya, memang betul hubungan suami isteri ini tak selamanya dia seronok, kan. Kadang-kadang memang ada pasang surutnya itu. Tapi inilah rencana rumah tangga. Ya. Yang kelimanya, suami hendaklah bermuasyarah dengan isteri dengan cara yang paling baik, dengan penuh kasih sayang, tanpa bersikap kasar dan berlaku zalim. Kadang-kadang bila disebut tentang nafkah zahir dan juga nafkah batin,
nafkah zahir ini keperluan-keperluan rumah, ya, kemudian perbelanjaan isteri. Perbelanjaan isteri itu, ya, nafkah isteri itu memang wajib bagi suami bagi, ikut pada kemampuannya itu, kan, ikut pada kemampuan. Maksud kemampuan itu janganlah kalau gaji suami itu 10,000 bagi kat isteri 100 je bulan-bulan, tak pada jugalah. Tengok pada kemampuan dia. Dia tak ada satu benda yang mesti, tak ada satu kadar tertentu, ya, tengok pada keperluannya. Kena bagi. Walaupun isteri dia gaji lagi besar pada suami, tetap dia kena bagi. Sebab itu hak isteri. Itu hak dia, kena bagi. Kan? Dia kata tak apalah bang, tak payahlah, saya pun tak. Ni wajib bagi. Engkau, aku dah bagi, kau nak simpan ke, nak beli gelang ke apa tu punya hal lah. Itu satu hal. Kemudian keperluan dapur. Kadang-kadang suami dia salah faham. Bila bagi tentang soal nafkah zahir ini, dia ingat barang dapur tu dia kira nafkah zahir lah tu. Jadinya, barang dapur semua saya dah beli. Ya, bil-bil saya dah bayar. Awak nak apa lagi? Kan? Itu hak peribadi dia tu, itu suka dia lah. Terutama kalau isteri dia tak bekerja kan. Kadang-kadang dia duduk tengok TikTok je. Dia tengok Shopee juga kan. Nak juga beli baju, nak tengok beli gincu, nak juga beli bedak apa semua kan. Benda-benda macam ni. Benda yang dia nak dia tengok kan. Jadi benda macam ni lah. Itu yang suami kena bagi. Yang barang dapur tu memang ada. Pun tak payah beli kat TikTok tu. Itu cari je kat supermarket mana-mana ada. Jadi yang dia ni, itu hak dia. Nafkah batin. Orang hanya pandang nafkah batin ni bila bersama sahaja. Nafkah batin bukan sekadar itu. Nafkah batin ini kasih sayang, gurau senda. Kalau Rasulullah pun lupa lari dengan Sayyidatina Aisyah. Nak tunjuk apa tuan-tuan? Hubungan yang baik. Satu orang kata apa? Terapi keluarga. Pergi sama-sama, pergi Kelah, pergi jalan-jalan sini. Kan? Window shopping ke benda-benda macam ni lah. Itu. Antara nafkah batinnya itu ialah dalaman. Kasih sayang, gurau senda. Ya, bukan hanya kita memandang nafkah batin dari sudut tertentu je, bukan. Luas nafkah batin ni. Ya, kasih sayang tu kata tadi, mawaddah warahmah tadi tu. Kasih sayang tadi tu. Communicate balik. Ya, komunikasi memang penting tuan-tuan. Tak boleh diam. Kena bercakap. Ya. Bila bercakap, ya, tapi kadang-kadang tu dah masalah lah. Kadang-kadang seorang cakap, seorang bangkang. Seorang cakap, dia bangkang. Kalau kita cakap, dia bangkang. Dia cakap, kita bangkang. Tu tak ada masalah. Tapi kadang-kadang itulah yang harmoni ya. Jadi itu kita patut sesuatu hal je. Kita tak boleh letakkan satu contoh lah. Kadang-kadang kita selalu membandingkan. Tengok Abang Long tu, bahagia je dia dah tengok dia macam ni. Tak boleh nak ikut dia. Sebab setiap orang dia ada bahtera dia tersendiri. Dan gelombangnya itu dia tak sama. Ya? Dan kapal pun tak sama. Ada orang kapalnya besar, kadang kita baru jadi bot, tak sama. Dia kena ukur yang tu. Sebab tu jangan kita nak membandingkan dengan orang. Kadang-kadang banding dengan jiran sebelah. Mak tengok abang, orang sebelah tu dah beli perabot baru bang. Lepas banjir, mak tengok baru jati lagi dia beli bang. Tengok pada kemampuan dia lah. Kita nak ikut dia memang tak mampu nak ikut. Tengok pada kadar kita yang ni kan. Jadi itulah. Ya, perlu memahami kan. Dalam buat memberi nafkah ini, dia tidak ada kadar tertentu, tetapinya dia cukuplah pastikan bahawa perkara ini dapat memenuhi kehendak isteri untuk memberi keperluan dia lah. Kemudian yang keenamnya, suami hendaklah memberi makan isterinya apa yang dia makan. Dah pastilah ni. Memberikan pakaian, ni tadi, nafkah zahir tadi. Tidak memukul atau menampar wajah isterinya. Tidak menghinanya. Dan tidak berpisah ranjang ketika tidur. Ya, tidur sekali. Ya. Dan yang orang kata apa? Yang paling tak sedar, yang tak bestnya bila mana masing-masing tidur bilik asing-asing ni lah. Padahal suami isteri ni, awak ni dah tua-tua nak tidur sekali pula. Apa masalahnya? Kan? Memang itu suami isteri pun. Ya? Memang macam tu. Ya? Jadi benda-benda macam ni lah. Kadang-kadang bila berpisah, tidur pun dah berasingan, itu yang communicate lagi kurang. Kalau orang macam tu, jadi orang bujang pula. Suami isteri tapi macam orang bujang. Isteri duduk bilik dia, kita duduk bilik kita. Itu apa jadi? Kan?
Yang ketujuhnya, suami hendaklah menyediakan pembantu rumah andainya tidak mempunyai ruang dan masa untuk sama-sama menguruskan kerja-kerja rumah tangga, terutama baginya mempunyai ramai anak. Mana nak cari bantu rumah, nak ambil play agent saja berapa ribu lah nak kena bayar. Sekarang bantu rumah pun sekarang pun ada gaji minimum kan. Mana nak cari? Okey, dah tak boleh cari, buat kerja sama-sama lah. Kan? Kalau tak dicari, tak mampu nak menggajikan orang gaji, sama-sama lah buat. Kan? Kalau biasa-biasanya faham, kalau isteri buat kerja dalam rumah, suami kerja luaran. Kalau suami boleh bantu dalam rumah, boleh bantu. Takkan nak panjat tukar lampu, nak buat sana dan sini, boleh buat sama-sama. Kalau dah tak mampu nak gajikan orang gaji. Ya, sebab suasana hari ini dia berbeza dengan zaman dahulu. Kalau zaman dahulu isinya majoritinya itu suri rumah. Tapi hari ini jaranglah jarang isi dia suri rumah. Kecuali kalau suami dia memang golongan T20 lah. Memang isi dia di suri rumah lah, tak kerja lah. Dapat M40 ni, B40 memang suami isi bekerja. Jadi atas faktor itu, tak mampu nak gajikan orang gaji, maka sama-sama lah buat. Sama-sama buat. Paling kurang kita membantulah, kan? Dapatlah angkat pinggan, basuh pinggan sendiri pun kadang-kadang dah cukup banyak dah pun. Boleh basuh pinggan sendiri tu okey tu. Boleh bantu-bantu yang boleh. Tu. Sebab apa? Sebab ini antara perkara yang dapat meringankan bebanan masing-masing. Yang ke-8nya, suami hendaklah selalu memberikan pengertian bimbingan agama kepada isterinya dan menyuruhnya untuk selalu taat pada Allah dan Rasulnya. Kalau suami itu tak mampu nak berikan agama yang baik, sama-sama dah datang masjid, sama-sama dah datang dengar kuliah, tambah ilmu, sama-sama datang, imarahkan masjid ni. Agak marilah, dah tahu masing-masing yang suami pun bukannya ustaz pun, tak kerti sangat kan, bawa mari je masjid, kuliah banyak tiap malam ada kuliah kan, ada dengar, dah tak faham kan, tanya lah, bincang kan, tu. Yang ke-9nya, wajib ke atas suami untuk mengajar isterinya ilmu asas agama seperti taharah, solat, puasa dan ilmu tauhid. Sekiranya dia tidak mampu buat demikian, maka suami wajib membenarkan isterinya untuk keluar mencari kelas pengajian agama dan membeli buku rujukan. Semua kos pengajian ini perlu ditanggung oleh suami. Dia kata tidak. Suami tak mampu nak pergi tinggal agama, maka isteri dia kata, bang, setiap hari Sabtu ada kuliah ustazah tu, dia ajar tentang fake wanita. Kan? Maka boleh dia pergi. Kau pergilah. Aku nak cerita pun tak pernah kerti. Pergi apa nama yuran semua aku bayar. Kalau ada nak beli buku apa semua bayar. Tambah ilmu. Yang ke-10nya, suami hendaklah berlaku adil dan bijaksana terhadap isteri. Lebih-lebih lagi jika dia beristeri lebih daripada seorang. Berlaku adil itu ialah berlaku adil dari segi pembagian masa, dari segi nafkahnya itu. Kan? Nak kata adil 100% tak boleh nak cakap lah. Sebab Rasulullah SAW ada berapa orang isteri. Dalam banyak isteri Rasulullah tu tak boleh nafikan lah. Rasulullah paling sayang Sayyidatina Aisyah lah. Itu yang selepas Sayyidatina Khadijah. Nombor 1 Khadijah. Sebab Khadijah sama-sama susah payah dengan Rasulullah. Lepas tu satu ketika adik pada Sayyidatina Khadijah datang ke rumah Rasulullah. Haulah nama dia. Jadi Haulah ni bagi salam. Jadi Rasulullah duduk dalam. Rasulullah dengar, ini macam suara Khadijah lah. Cakap macam tu depan Sayyidatina Aisyah, berubah wajah dia. Berubah wajahnya. Ini Rasulullah ni. Rasulullah sebut nama Khadijah depan nama Sayyidatina Aisyah. Marah dia. Ingat-ingat lagi orang tua tu, dia kata. Marah. Kan? Padahal dia dah wafat dah pun. Ingat-ingat lagi nama orang tua tu. Kan? Ingat. Rasulullah pun berubah wajah juga. Engkau berubah wajah, aku berubah juga. Apa sahabat Rasulullah? Khadijah ni, dia berada dengan aku ketika aku menyebarkan risalah agama,
ketika aku diuji, dihina, ketika aku diuji dengan semua kewangan semua, dia yang bantu aku berhabis duit untuk agama, untuk dakwah. Dengan dia lah aku dapat zuriat. Ya, 6 orang anak daripada Sayyidina Khadijah saja. Kan? Cuma nak ingatkan Sayyidina Aisyah, betul kau isteri aku sayang juga, tapi kena ingat juga. Ya, jasa besar Sayyidina Khadijah tu tak dinafikan. Ya. Tu sebab beritahu. Ini dalam bab hadis nak cerita lah. Maksudnya Rasulullah pun ada yang paling Rasulullah sayang tak. Jadi itulah. Tapi tidak boleh berlaku adil dalam bab nafkah batin pun. Maksudnya kasih sayang tadi, make sure nafkah zahir. Ini kalau isi lebih daripada seorang lah. Kan? Lebih daripada seorang. Tapi hari ini tuan-tuan, ialah kita pun tak boleh nak ni gumungnya macam tu lah. Kadang-kadang hari ini seolah trend. Bukan sebab menunjukkan keadilan itu. Seolah cerita ke orang. Orang ini apa-apa. Satu tak hero lagi lah. Itu bukan kita hero tak hero. Bukan sebab takut pada isi. Sebab masa mereka kemampuan. Kan? Kemampuan kita tak boleh berbuat adil. Kan? Tak mampu. Bagi yang mampu, tak fadal lah, silakan. Tak ada masalah lah. Tak ada masalah pun. Kan? Mampu tu semua sudah lah. Nak kata sempurna, tidak. Tetapi, ya, hak tu diberikan. Kemudiannya, ya, suami dilarang untuk membuka aib dan menceritakan kekurangan yang ada pada isinya kepada sesiapa pun, dan dilarang bercerita tentang hal-hal bilik tidur. Hari ini siap buat ada press conference lagi, sidang media lagi. Padahal ini semua cerita dalam kain, benda-benda aib. Dan itu sebab tu saya kata suami isteri ni ibarat pakaian, masing-masing menutup aurat, menutup benda aib, tempat-tempat aib. Tapi bila dah berpisah, benda yang sepatutnya diceritakan dalam mahkamah boleh, dalam mahkamah syariah. Dia dah tanya secara detail lagi. Sampai buat hubungan pun dia tanya juga lah dalam mahkamah. Benda-benda dalam mahkamah jangan buat keluar sudah, cerita dalam tu. Kan? Ini siap cerita. Memang tak ada masalah. Lepas tu bila berlaku penceraian ini, nak dengar sebelah pihak pun tak apa nak boleh. Kita pun sebagai orang awam tak payah nak judge lah. Saya sokong dia ni, saya sokong dia ni. Tak. Ya? Kita tak tahu dia orang yang masalah kan. Sebab tu masalah rumah tangga ni jangan kata orang awam. Mak ayah pun dah campur. Mak ayah takat boleh bagi nasihat je. Kan? Walaupun yang ni anak dia, betul anak dia tak, takat bagi nasihat je boleh. Kan? Bagi panduan je. Sebab tu bila mana suami isteri dia bergaduh, dia ada majlis sulh perdamaian. Damai ni ialah panggil keluarga belah lelaki, panggil keluarga belah perempuan. Abang long dia ke siapa wali dia datang bincang. Selesai macam tu. Sebelum pergi mahkamah lah kita ni. Ya, sebelum pergi mahkamah. Settle dulu cara dalaman. Maksudnya tak boleh settle juga, okey lah. Kan? Saya pun nak bagi idea tak boleh, tapi terpulang lah pergi lah. Kan? Kalau pergi mahkamah, pergilah. Urusan dia lebih baik lagi. Boleh bagi keputusan yang terbaik. Dan tak boleh nak memihak. Sebab kita tak tahu. Mungkin pada kita rasa anak kita betul lah. Mesti of course lah, anak kita betul lah. Kita akan pertahankan. Tapi di sebalik cerita tu dengar-dengar, lah patutlah dia macam ni. Itu yang dia masalah. Cara cerita zahir tu seolah macam nak katakan anak kita betul. Betul lah. Hakikat di sebaliknya, patutlah laki kau macam ni. Kau sendiri pun lah itu. Jadi itu kata masalah dalaman. Dan suami isteri ni pula kadang-kadang tak itu jadi macam budak-budak je. Budak-budak ni kan kalau bergaduh, kami bergaduh lagi kan. Bergaduh berapa tarang, bergaduh sungguh ni tak. Balik nangis-nangis tak. 2-3 hari tu tengok balik. Lah, kawan baik, peluk lagi jalan. Suami isteri macam tu. Dan dia bergaduh-gaduh lah. Lagi bila dah pergi tempat tidur kan tergenang lah. Ini aku tidur sama suami aku dulu dah dibuat tak. Tu jadi tu. Dia macam budak-budak agak lebih kurang. Jadinya, ya, waktu ada tu kadang tak boleh nak bertemu, nak gaduh je. Tapi tu rindu pula. Jadi tu. Jadi sebab tu kenapa orang luar tak dicampur. Hatta keluarga sendiri pun jangan campur urusan anak dia. Nasihat. Walaupun kita dengar kata benda pun, okey, kalau ikut pergilah pihak wajib. Nasihat macam tu je lah. Kan? Sebab apa? Sebab kita pun nak jaga juga dengan besan kita ni. Kadang-kadang yang bermasalah tu anak dia, besan tak masalah, dia orang yang baik. Atau kita bincang elok lah tu. Kita bincang antara dua keluarga. Sebelum bawa pergi ke pihak atasan lah. Pergi mahkamah, bincang elok tu.
Sebab kita tujuan perkahwinan, kita kena faham, selain daripada hubungan suami isteri sebagai suami dan isteri, kita juga nak menambah silaturahim dengan keluarga kan. Bila anak kita berkahwin, alhamdulillah bertambah saudara kita lagi. Dah ada besan dah semua nak. Jadi hubungan silaturahim ni yang mahal ni. Hubungan silaturahim ni yang mahal. Jaga hubungan. Sebab apa? Dengan silaturahim lah antara penyebab kita masuk ke syurga juga. Jadi yang ke-12-nya, apabila isteri tidak mentaati suami, yakni derhaka, nusyus kepada suami, maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan walaupun secara paksa. Ya, bab dia jadi hak milik suami. Dalam bab agama, kalau suami isteri tak solat, isteri tak menutup aurat, maka wajib suami didik dulu bagi didikan. Kemudian buatkan arahan. Ya, sebagai suami. Sebab suami dia ada kuasa veto. Yang ke-13-nya, sebaiknya sebelum suami meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada isterinya. Wasiat ni dia berlaku selepas kematian. Daripada hidup ni hibah lah. Hibah. Jadi ya buatlah wasiat terlebih dahulu. Sebab tu kadang-kadang bila sebut tentang hak suami, hak isteri ni, ya, ada isteri dia kata apa, tengok tanggungjawab isteri ni bukannya ada apa pun nak. Bukan kerja isteri nak membasuh, bukan kerja isteri nak buat, nak masak. Dia kata nak semua pun tak ada dalam perjanjian pun. Tak ada akad pun betul. Ya, memang bukan kerja isteri lah, ya, nak buat semua ni. Tetapi kewajipan isteri ni 3. Pertamanya taat perintah Allah, taat perintah Rasul, dan yang 4 jaga maruah diri. Yang keempatnya adalah berbakti kepada suami. Berbakti kepada suami inilah yang merangkap semua tadi. Membasuh, memasak, kalau suami suruh kan. Jadi kalau masing-masing ada tanggungjawab kan. Jadi dia bukan secara spesifik disebut isteri kena masak, isteri kena tak. Apa bukti dia tuan-tuan? Ya, kan ketika Sayyidina Aisyah Fatimah ibu Rasulullah, dan ketika minta kepada Rasulullah seorang pembantu. Ketika itu setelah boleh perang, tentang membahagi-bahagikan harta rampasan perang, hamba apa semua ni, maka saya Fatimah pun pergi jumpa dengan Rasulullah. Nak jumpa Rasulullah, jumpa tak dapat jumpa sebab ramai, Rasulullah sibuk. Tapi Rasulullah perasan dia ada situ. Bila dah selesai Rasulullah bagi, Rasulullah pun pergi rumah Fatimah, tanya, tadi aku nampak kau datang tadi, kenapa? Kenapa? Ada apa masalah? Tak, aku nak minta seorang pembantu lah. Banyak kerja rumah nak buat, dia kata. Maka apa kata Rasulullah kata, tak, kau tak perlukan. Kan? Kau amalkan zikir ni. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan Subhanallah 33, yang kita bagi tasbih Fatimah. Ya? 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 33 Allahu Akbar, ataupun 34 Allahu Akbar. Oh, jadi insyaAllah akan meringankan beban kau. Kan? Tak ada pula Fatimah kata, ini bukan kerja saya. Nak nguli tepung lah, apa semua kerja saya tak. Kan? Sebab Sayyidina Ali kerja dia di luar. Pada tu tak. Jadi masing-masing tanggungjawab lah. Kan buat. Tapi tengok pada situasi. Kalau hari ni dah sama-sama bekerja, dia berbeza sikit lah. Sebab benda ni berubah. Kan? Jadi bila benda berubah ni masing-masing kena faham lah. Jalankan tanggungjawab. Kan? Suami dengan suami, isteri dengan isteri pun buat masing-masing. Kan? Dalam rumah pun sama juga. Pengajaran hadis ini beri gambaran yang sangat jelas kepada kita bahawa Nabi Muhammad SAW adalah peribadi yang bertanggungjawab, sentiasa berlaku baik, tidak pemarah dan tidak suka menyusahkan orang lain, lebih-lebih lagi kepada isteri-isterinya. Betul lah, Rasulullah pun jahit pakaian baginda sendiri. Benda-benda Rasulullah buat, Rasulullah juga memerah susu kambing sendiri, tak? Ya, mana Rasulullah yang ada rumah ni buat, boleh buat. Kan? Meskipun Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT kepada seluruh alam. Ya, padahal Nabi ni seorang Nabi tak? Nabi Muhammad SAW tetap menjalankan fitrahnya sebagai manusia. Walaupun baginda ni seorang Nabi, tapi baginda juga seorang suami. Baginda juga seorang bapa kepada anak-anak. Sama je buat je. Baginda Nabi SAW menjadi suami kepada isteri-isterinya dan berinteraksi sesama mereka. Baginda Nabi SAW bukan hanya dikenali berjaya di medan perang dan syiar dakwah, namun juga berjaya menjadi ketua keluarga yang baik dalam urusan rumah tangganya.
Nabi Muhammad SAW bukanlah suami yang tidak ambil kisah dengan apa yang berlaku di rumah. Baginda Nabi SAW walaupun sebagai ketua rumah tangga, akan tetapi kedudukannya sebagai Rasul dan ketua negara tidak baginda gunakan untuk bersikap sambil lewa dan membebankan para isterinya. Prinsipnya, apa yang mampu baginda Nabi SAW lakukan akan dilakukannya tanpa menyuruh kepada orang lain. Benda yang Rasulullah boleh buat, Rasulullah buatlah. Sama juga dengan suami. Nah, benda yang boleh buat, buatlah. Padahal dengan kedudukannya sebagai ketua keluarga, lebih-lebih lagi seorang utusan Allah SWT, boleh sahaja baginda Nabi SAW memerintahkan sesiapa pun untuk bekerja di rumahnya sepanjang waktu. Dan rasanya tidak akan ada lah yang menolak untuk berkhidmat di rumah baginda. Namun di rumah baginda tidak buat demikian. Baginda Nabi SAW sendiri yang melakukan apa yang menjadi kebiasaannya tanpa menyusahkan orang lain. Walaupun demikian, Rasulullah ada juga pembantu khadam seperti Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik antara pembantu Nabi di rumah. Yang mana dia tolong-tolong, dia budak lagi. Anas bin Malik ketika itu budak lagi. Sama juga dengan Ibnu Abbas. Zaman dulu Rasulullah sekolah tak ada. Kan, tak hantar anak sekolah sebab sekolah tak ada nak belajar kan. Jadi dengan cara macam ni, hantar ke rumah Rasulullah dan mereka belajar. Tengok kira Rasulullah apa yang Rasulullah suruh buat kan, maka dia buat. Ni Anas ya. Jadi apa yang macam Anas bin Malik, kadang satu ketika tu dia budak-budak. Rasulullah dia pergi beli barang ke satu barang macam tu lah, bagi duit pada dia, suruh pergi. Tunggu tak mari-mari, mana pergi budak ni pula. Aduh, dah disuruh ni dah. Allah pergi cari. Dia pergi cari tengok lah, dia tengah main dengan kawan-kawan dia, lupa nak pergi beli barang pula. Ada budak-budak kan. Ibnu Abbas yang kita tengok satu hadis Rasulullah yang dilukirkan adalah hadis sebut yang Ibnu Abbas solat bersama Rasulullah kan. Dia tidur Rasulullah malam tu, dia tengok Rasulullah semayang, bangun solat, dia pun bangun, dia semayang sebelah Nabi. Mula-mula dia duduk diri sebelah kiri. Kalau tengah semayang kan, semayang buat tahajud malam, dia diri sebelah kiri. Rasulullah pegang kepala dia, tolak dia, suruh duduk sebelah kanan. Itu yang bila kita semayang berjemaah tu, kalau semayang berdua, lelaki duduk sebelah kanan, ya, perempuan sebelah kiri. Ya, yang mana dia tengok Rasulullah semayang tu, sampai sebab surah yang Rasulullah baca tu panjang-panjang, habis dia ikut lah. Dalam dia pun kuit lah. Dia pun suara kau dia pun tak larang nak ikut lah. Ini fikir Rasulullah tu didik. Ya. Hadis ini juga menunjukkan bahawa akhlak yang baik merupakan sebahagian daripada iman, dan apabila hilangnya ia daripada diri seseorang hamba, maka ia merupakan tanda kurangnya iman. Hadis ini menunjukkan bahawa iman orang-orang mukmin itu mempunyai tingkatan. Sebahagian daripada mereka imannya lebih sempurna daripada sebahagian yang lain. Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik akhlaknya, ya, uswatun hasanah, ya, makarimal akhlak ni Rasulullah SAW. Kerana baginda Nabi SAW adalah orang yang paling sempurna iman. Hakikat akhlak yang baik adalah mencurahkan kebaikan, tidak mengganggu dan menampakkan wajah berseri-seri kepada orang lain. Dalam hadis ini terdapat anjuran untuk berakhlak baik kepada isteri dengan selalu menampakkan wajah berseri-seri, tidak menyakiti, berbuat baik dan bersabar dalam menghadapinya. Lepas tu bila mana urusan kerja kita di pejabat, mana-mana tempat, cukuplah sekadar dekat pintu pagar rumah je lah. Jangan diusung sampai dalam rumah, kena marah dengan bos apa semua di pejabat. Bawa balik, lepaskan pada keluarga. Ini yang berlaku kan? Ini yang masalah ni, ya. Nak cerita masalah cerita cara baik, tapi bila lepaskan kemarahan, buat marah, tak adil lah benda macam ni, ya. Engkau kena kat atas, beli rumah kau lepas pada anak isteri pula kan? Tak adil lah. Mereka ni nunggu kita balik ni, ya, nak balik pun nak dengar cerita-cerita baik pun, walaupun ada masalah pun, makanya janganlah luahkan demikian. Dah lah di ofis pun tak harmoni, balik rumah pun tak harmoni pula. Betul tu yang masalah jiwa tu. Berakhlak baik pada isteri lebih ditekankan kerana kaum perempuan itu lemah dan perlu mendapat perhatian dan kasih sayang yang lebih
daripada suami. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda kepada budaknya yang bermaksud bersikap lembutlah kepada para wanita. Sebab tu Islam mengangkat darjat wanita berbanding di zaman jahiliah dulu. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Orang yang tidak berakhlak baik kepada isteri dan keluarga, maka kepada orang lain tentu lebih tidak mampu untuk berbuat demikian. Berakhlak baik adalah termasuk sifat utama orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Demikian kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW terhadap isteri dan keluarga. Kesimpulannya, pertamanya agama Islam mensyaratkan setiap lelaki sentiasa menjadi pelindung dan berbuat baik terhadap kaum wanita. Sebagai pemimpin, suami bertanggungjawab untuk menjaga keselamatan kebajikan dan menyediakan kepulan hidup untuk isteri dan anak-anak. Bagi menjamin keutuhan dan keluarga yang bahagia, kerjasama dan persefahaman amat diperlukan antara pasangan suami isteri. Ya, persefahaman, kerjasama, communication. Sesuatu tanggungjawab tidak boleh diserahkan secara mutlak kepada isteri sahaja dalam aspek pendidikan dan pembinaan jati diri anak-anak serta dalam soal memperoleh ilmu. Dalam pendidik anak surah 100% pada isteri, tak boleh. Suami kena mantau sama-sama. Ketiganya, setiap pasangan suami isteri pastinya ingin keluarga yang bahagia, mempunyai pasangan yang memahami, saling menjaga adab, menyayangi, saling menghormati dan sanggup menerima kelemahan dan kelebihan pasangan. Berdoalah seperti mana yang diajar oleh Allah SWT dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya. Qurrata a'yun. Balik rumah tengok wajah isteri, tengok wajah anak-anak, hilang semua penat, hilang semua masalah. Ini kita nak ni, amalkan doa yang Tuhan. Dalam solat kita selalu berdoa, baik isteri, baik suami, hampir yang ni. Dan jadikanlah kami imam ikutan bagi orang-orang yang mahu bertakwa. Suratul Furqan ayat yang ke-74. Wallahu a'lam. Tuan, jadi alhamdulillah yang kita selesai mengupas tajuk yang ke-26 dan insya-Allah pada kuliah akan datang kita akan mengupas pada tajuk yang ke-27, ya, adab dengan mentua. Dengan mentua pun ada. Ibu mertua pura. Tengok kan, siapa nak jadi nyonya ni, Nyonya Mansur, siapa yang akan dikasih selamat, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Wa bihi nasta'in wa salatu wa salam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa warzuqna al-fahm wa amalan maqbula. Allahumma ja'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin.